Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Presiden Terkuasa Masjid, tuan-tuan, kepada Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk makluman tuan-tuan, hari ini tarikh 23 November bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir, dan hari ini pula kita akan masuk tajuk akhir dalam bab fiqh azan ni. Apakah larangan-larangan ataupun tegahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW berkaitan dengan azan ni. Itu tajuk ni berkaitan dengan makruh mengerjakan solat ketika makanan dihidangkan. Cerita dia, kalau kita makanan dihidangkan ni, macam mana ni? Nak makan dulu ke nak pergi semayang dulu? Ke pergi semayang dulu baru makan? Jadi akan timbul macam-macam pandangan. Apakah Nabi kata tentang masalah ni? Kalau dah hidang makanan, nak pergi makan dulu ke nak pergi semayang dulu? Itu tajuk hidang ini ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk hidang ini, kita akan tengok sikit tentang satu benda tu kan, satu bab. Kenapa ayam berkokok di malam hari? Tuan, pasal apa ayam berkokok di malam hari ni? Ustaz dia fikir dia lah ayam nak berkokok pukul berapa pun kerja dia. Tu kita kata. Tapi dalam pandangan tuan, ada dalil tuan, sebab apa ayam ni berkokok di malam hari? Mesti ada sebab tuan. Saja saya berkokok ke apakah? Kita boleh, apakah rujukan, apa kata qala Allah dan qala Rasul? Dalil tentang ayam berkokok di malam hari ni ada tak dalil? Apa cerita dia tuan? Doa ketika ayam berkokok di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam sebagai penanda kebaikan. Rupanya tuan, Rasulullah SAW ni ada sebut tentang ayam berkokok di malam hari ni tanda kebaikan tuan. Apa yang baik tu? Benda apa yang Nabi masukkan kebaikan tu bila ayam berkokok di tengah malam? Dengan datangnya malaikat dan kita dianjurkan berdoa. Ini bagian dari keistimewaan ayam. Rupanya tuan-tuan, bila ayam berkokok ni kan, malaikat main tuan. Allahu'alam lah macam mana malaikat turun ke, dia nampak malaikat ke petanda ke macam mana ke. Tapi Nabi kata ayam berkokok ni tanda apa? Malaikat ada tuan, malaikat main tuan. Sebetulnya dalil ni pun dia tally dengan Allah sendiri berkata kan, iaitu aku turun langit dunia setiap malam 1/3 malam terakhir. Siapa minta ampun padaku akan ku ampunkan, minta hajat ku berikan, minta apa akan ku tunaikan. Jadi itu dalil sahih. Bila ni setiap malam berlaku. Jadi dia teli dah. Bila Allah 1/3 malam terakhir, ayam pun dah tak ada berkokok pukul 12 malam. Pukul 11 malam dah, pukul 1 dah. Dia pergi hujung-hujung tu, awal-awal pagi tu. Jadi 1/3 awal terakhir malam tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah karena dia melihat malaikat. Rupanya tuan, betul ayam tadi dia nampak malaikat tuan. Jadi sahih lah. Yang mana 1/3 malam itu Allah turun lagi ke dunia. Dan tuan, bila berkokok ayam itu apa dia? Dia nampak malaikat. Jadi apa dia? Perbanyakkan doa tuan. Sebab apa tuan? Ini dalil yang kedua. Dan apabila kalian mendengar ringgikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua keadaan. Kalau kita Malaysia ni ayam sajalah, keledai tak ada. Tapi kalau tuan di tempat Arab sana, di timur tengah sana tu, dia ada ayam, dia ada keledai. Kalau ayam berkokok tu dia awal pagi, dia nampak malaikat. Tapi kalau keledai pula, dia bunyi keledai tu, ringkitan keledai tu, sebab apa? Dia nampak syaitan tuan. Jadi dah, na'uzubillah, kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang terkutuk, yang dilaknat tuan. Itu kita minta doa pada Allah tuan.
Bila nampak ayam berkokok pula, kita boleh perbanyakkan doa, tuan. Sebab apa? Dia nampak malaikat, tuan. Ini dalil berkaitan dengan dua benda tadi. Hadis Bukhari dan Muslim, sahih kedua-dua, tuan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, ayam jantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Sebab apa Allah bagi ayam ni, dia ada timer dia. Pada zaman kita Allah ni jam ada mudah. Dan bagi khabar tahajud pukul 3, kunci pukul 3. Pukul apa? 3.30, pukul 4, 4.30, 5, kunci jam, kan. Di zaman dulu ni jam tak ada. Apa dia buat, tuan? Alam, petanda alam ni. Ayam ni dia akan kokok sebelum subuh tu. Dan ketika subuh pun ketika ni pun ada juga, tuan. Dia ada waktu-waktu yang dia berkokok. Jadi kalau kita, tuan, kalau dengar ayam berkokok, tuan, yang nak bangkit malam ni, dia tahu dah, ni aku boleh bangkit tahajud dah ni. Dan ni anggaran dia pukul berapa, sejam, 2 jam ke, dia boleh tahu, tuan. Kita duduk taman ni, ayam tak ada, bayar dah. Duduk kampung tu tak ada masalah. Dengar bunyi ayam, tuan. Dia berkokok sebelum subuh dan sesudah subuh, hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang atau pendek. Jadi ayam ni dia akan berkokok bila sebelum subuh dan juga selepas subuh. Jadi kalau ayam pun tak bunyi dah, tu subuh gajah dah, cerita dah. Pukul apa? 8, 9, 10 ayam tak kokok dah. Dia akan berkokok sebelum subuh dan selepas subuh tu. Karena itulah sebagian Syafi'iyah memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu. Fathul Bari. Jadi ulama Syafi'iyah ni, mazhab Syafi'i, dia apa? Dia ambil ayam kokok tu pun sebagai bukti tentu masa, tuan. Jadi itu tentang keadaan masa. Mengapa dianjurkan berdoa? Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan ayat. Ayat mengatakan, alasan kita dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat. Sebab apa kita nak, tuan, bila malaikat tu turun, ayam tu pun nampak, kita berdoa, tuan, malaikat pun aminkan doa kita. Sebab apa? Siapa yang berdoa, tuan, kemudian malaikat mengaminkan, keberangkalian besar dia tu, doa itu akan dimakbulkan. Kalau kita berdoa, tuan, kita amin, tuan, manusia berdoa ni mungkin diterima, mungkin ditolak, tuan. Kalau kita berdoa, tuan, malaikat pula sebut amin tu sama dengan malaikat ni, keberangkalian besar dimakbulkan. Terus kita tengok balik dua benda. Orang kafir ataupun orang Yahudi ni marah pada Islam. Pertama, kita bagi salam, dia marah, tuan. Sebab apa? Kita saling mendoakan, Assalamualaikum, salam sejahtera pada kamu. Kita doa kat dia. Dia pun Waalaikumsalam dan salam sejahtera pada kamu kembali. Masing-masing berdoa sesama masing-masing. Itu orang Yahudi marah. Yang kedua, sebutan amin ketika semayang ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ramai-ramai sebut. Tapi orang kita lah ni jarang. Budak lah dia sebut kuat. Orang tua-tua pun, siapa-siapa pun sebut amin, tuan. Sebab apa? Doa kita dikabulkan, tuan. Itu disebut amin. Untuk doa kita dan permohonan ampun mereka kepada kita, serta persaksian mereka akan keikhlasan kita. Fathul Bari. Jadi malaikat itu turun pagi, kita pun berdoa, mudah-mudahan dia pun mengaminkan doa kita, dia pun jadi saksi. Kita minta ampun, minta hajat, minta apa, semua tu menjadi burhan atau bukti, tuan-tuan. Tidak boleh mencela ayam jago. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pula larang kita mencela, marah ayam siapa berkokok pagi ni. Contohnya, kita nak marah pula, dia boleh tiang pula ayam dia berkokok ni. Artinya, janganlah mencela ayam jago karena dia membangunkan orang untuk salat. Hadis riwayat Ahmad. Rupanya ayam yang berkokok ni, ayam jantan ni, contohnya dia membangunkan orang pagi-pagi, bangkit tahajud, solat, qiyam sebagainya. Nampak, tuan? Jadi itu fungsinya. Jadi ayam ni salah satu binatang yang Allah bagi ada timer ke dia. Untuk apa? Dia berkokok tu untuk gerakkan orang bangkit pagi. Kemudian gerak pula subuh, tuan. Itu salah satu fungsi dia, tuan. Dan dia pula nampak malaikat, dia berkokok, tuan. Konsultasi. Ini tentang ayam berkokok. Itu satu bab. Kita pergi, tuan. Ini tajuk minggu lepas berkaitan dengan ulang kaji. Larangan tergesa-gesa mendatangi solat. Kita main solat kalut, tuan. Macam mana Nabi larang kita main solat kalut ni? Iaitu dalil, tuan, daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Dari ayahnya, beliau berkata, ketika kami solat bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar gerakan kaki para laki-laki
tergesa-gesa. Jadi orang lelaki-lelaki ni mungkin kalau kita ni bahasa kita duk lari, duk berjalan cepat, bunyi tapak kaki tu mengganggu tuan. Setelah selesai solat boleh bertanya. Habis sembahyang Nabi tanya, apa-apa dengan kalian? Ni tadi ni apa dia ni? Kan? Ada apa dengan kalian ni? Para sahabat menyatakan, kami tergesa-gesa menuju solat. Kami lambat tadi ni. Kami kalut, kami main solat. Nabi menyatakan, janganlah demikian. Jika kalian mendatangi solat, hendaklah datang dengan tenang. Apa yang kalian dapati, maka solatlah. Tak mana kau nampak aku semayang, ikut aku tadi tu. Rukuk, sujud, tahiyat, sebagainya. Apa yang terluput, tertinggal, maka sempurna dah. Oh, main-main masbuk 1 rakaat, subuh 2 rakaat, aku imam bagi salam, tak boleh bagi salam sama. Kena bagi tambah lagi 1 rakaat, hutang 1 rakaat. Itu cerita dah. Jadi apa yang kita buat tuan, kok main lambat hari tu, buat cara lambat. Jangan duk lari. Duk lari lelak tuan, tentu bocor pula tirih bumbung. Jatuh pula tuan, kepala kena lantai, darah beku tuan, ICU pula, kacau. Kan? Main pula lari-lari tuan. Siapa ni main duk lari ni? Kacau jemaah tuan. Imam nak baca surah pagi tu pun, surah apa nak baca dah. Kena gabut dah. Yang depa ni pula jemaah lain, ni tapak kaki ni rasa Pak Mat ni. Ni Pak Leh ni. Ini dia main lambat ni. Jemaah tu tak ada orang nama tu. Jadi tak kena apa nak kata. Jangan main lambat. Kalau main lambat, buat cara lambat. Jalan elok. Kalau kita terlambat, buat cara lambat, sekali lagi habis, tak sempurna, tambah balik. Tampung balik mana yang kita tertinggal tadi. Jadi kita masbuk tadi, sempurnakan solat kita. Hadis Bukhari Muslim. Ni berlari sewaktu mendatangi solat. Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid dengan harapan mereka mendapatkan rakaat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dengan sabdanya, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah, fama adraktum fasallu, wama fatakum fa'timmu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau mai solat ni datang dengan tenang kan. Fa'alaikum bis-sakinah. Sakinah ni tenang. Tenang, bahagia, sakinah. Kemudian apa yang kamu dapati, maka solatlah ikut imam. Imam tengah rukuk, sujud, tahiyat. Apa yang terlewat, tertinggal nanti, tambah balik, sempurnakan solat tu. Ini mudah tuan. Kalau kita main lambat, buat cara lambat. Esok lusa lagi, waktu yang seterusnya kita main awal pula. Okey, apabila kini sama tadi. Okey, kita pergi lagi. Okey. Ini wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat sembahyang maka pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu dalam mengikuti Allah. Kalau hari Jumaat tuan, dengar audio azan, kita tinggal kerja kita. Tinggalkanlah jual beli kita tu. Ya, demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Cerita dia, bila ada orang azan, berhenti kerja. Tinggal kerja, mai sembahyang berjemaah. Yang kita duduk kalut, pergi puluh lagi kerja kita tu tuan. Ayat 9. Ayat 10 pula kata, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Lepas sembahyang, pilah mana-mana pun. Nak buat kerja ke, cari nafkah ke, buat bendang ke, buat kebun ke, berniaga ke, carilah. Dan carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nampak dalil sahih. Jadi kita ni, bila kita main dengan azan, tinggal kerja, main masjid. Habis semayang semua clear, pilah mana nak pergi pun. Kita lah ni dah, dah habis semayang subuh ni lah ni, nak pergi kerja kan, nak pergi perusahaan, silakan, tak ada masalah. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Okey, tapi lagi yang ketiga tuan, ubat kemunafikan. Macam mana cerita tuan orang munafik ni? Yang mana apakah ubat kita tak mau jadi orang munafik? Mungkin kita ni orang munafik ni tak ada zaman kita ni, tapi perangai atau sifat-sifat munafik tu mungkin ada dalam diri kita. Kalau ada tuan, kita cuba hindarkan, elak daripada ada sifat orang munafik. Obat agar tidak menjadi orang munafik. Yang pertama, bersegera di dalam solat. Pertama sekali ubat dia, bila azan saja, tinggal kerja tadi, cepat-cepat sembahyang. Tu ubat dia. Kalau kita tahu, saat lagi lah, tunggu saat, nanti saat. Kalau lagu tu ada perangai kita ada sifat-sifat atau perangai-perangai orang munafik ni. Dia apa? Dia buat ibadah, tapi dia akhirkan, dia buat hujung-hujung. Kalau berzikir pun hanya sikit sangat berzikir kan. Nampak tak? Jadi cerita dia, bila kita azan ke solat masuk waktu, kita bersegera. Kalau kita bersegera tuan, itu salah satu kita jaga betul-betul, kita ikut sunnah Nabi tuan.
Tidaklah imam mengangkat takbir kecuali dia ada di belakangnya. Kalau boleh tuan-tuan buat tuan, imam takbir dan tuan-tuan duduk kat belakang. Imam awal masjid lah. Imam takbir saja, kita pun takbir bersama imam. Ada seorang sahabat tuan, selama semua hidup dia tak pernah dia termis takbir bersama imam ni. Imam takbir, dia bertakbir. Dan abang kata dia main awal masjid tuan. Tapi dalam semua hidup tu sekali saja yang dia tak dan. Tu pun sebab apa? Mak dia meninggal tuan. Tuan-tuan kita ni, saya ni pun beberapa kali masbuk, kerap sangat lah kena nak cari bersama imam pula takbir di belakang, lagi payah contohnya. Jadi tuan tu cerita dia, kalau boleh tuan mai awal ke masjid, terjaga tuan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang seperti ini apabila melakukannya selama 40 hari, dia akan terlepas dari sifat kemunafikan dan sifat penghuni neraka. Kalau tuan boleh jaga tuan, mai betul semayang Allahu Akbar, imam takbir, kita pun duduk belakang imam Allahu Akbar. Apa kata lambat kan, dia ngam-ngam, dia semayang awal waktu kan. Sebab kalau tuan tengok balik, siapa yang pergi haji, kebanyakan dia lah pergi haji, nanti balik nanti buat haji, dia akan dirah main masjid. Sebab apa? Dia pergi haji tu 40 hari lebih kan. Duduk di Mekah, duduk di Madinah kan, 20 hari di Mekah, berapa hari, 40 hari di Mekah dan sebagainya kan. Di semua tu sebab apa? Dia solat berjemaah awal waktu kan. Kalau dia balik, kita pun main ke balik kampung pun kan, lagi dia bila azan saja dia tak boleh duduk kan. Sebab apa? Hari-hari dia buat 40 hari lebih. Kita bersama tuan, walaupun kita tak pergi Mekah, tapi buat haji ke apa ni kan, cuba amalkan mai awal waktu. Boleh lekat 40 hari tuan, insya-Allah tuan, nanti bila azan nanti tak boleh duduk ni, pasti akan mai ke masjid. Sebab apa? Hati kita dah terikat dengan masjid kan. Itu kan. Sebab tu kalau tengok orang tabligh pun keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari sebenarnya. Ni cerita dia antara dalil-dalil ni dia pegang betul lah. Itu tentang orang tabligh tak apalah. Itu dia punya cara-cara mereka. Kita tengok macam mana Nabi ajar kita ni. Tentang punya kalau kita 40 hari ni ibadah di masjid, kita tak tinggal takbir bersama imam tu, kita pun takbir bersama imam. Dia akan jadi erat, jadi dekat. Itu pun buat tuan-tuan. Yang kedua iaitu belajar ilmu agama. Okey, yang kedua ni belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama tuan, kita boleh mendalami, kita boleh tahu sebab apa lagu ni, sebab apa lagu ni, dan apa kelebihan, apa ganjaran. Mungkin kita biasa-biasa saja ibadah, tapi pahala tu berlipat-lipat kali ganda. Ini akan melepaskan seseorang dari kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, 2 sifat yang tidak akan pernah terkumpul dalam diri orang munafik. Akhlak yang baik dengan belajar ilmu agama. Bila kita tu belajar ilmu dan kita tahu akhlak kita, ilmu kita, lagi banyak kita belajar, lagi tak tahu kita, lagi jahil kita sebenarnya. Kalau orang tu lagi belajar, lagi dia sombong, itu ada something wrong tuan. Sebenarnya lagi belajar tuan, lagi kita takut kan, lagi kita tak tahu, lagi kita rasa rendah diri. Sebab apa? Banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Yang dia rasa tahu sebab apa? Dia tak belajar. Dia tahu semua lah. Tak tuan, sebenarnya belajarlah ilmu tuan. Dengan ilmu ni kita boleh beza, boleh tapik yang mana baik, yang buruk, yang mana utama, yang mana kemudian, yang mana yang patut tinggal, yang mana patut kita amal. Jadi kan itu dia akan membina kita akhlak yang terpuji. Yang ketiga, bersedekah. Yang ketiga bersedekah kan. Bersedekah ni pun orang munafik dia nak bagi depan orang. Nampak ni aku demam ni, aku bagi ni. Kalau kita tu kan yang kita rajin bersedekah ni, mai tadi kalau siapa nampak pun buh tabung tu balik lagi bubuh ke sebagainya, pergi rumah orang fakir asnaf kan, pergi bagi sumbangan, siapa pun tak tahu, TV pun tak ada sebagainya kan. Jadi kita kan kadang kita dengan Allah. Sebab apa? Kita kikih sifat munafik tu. Kalau munafik ni dia suka menunjuk. Orang yang bersedekah itu amalan sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada keyakinan. Dia yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan menghilangkan sifat munafik. Apa bila kita sedekah ni, orang tak nampak, kita dengan dia saja. Kita pun tahu ada ganjaran yang Allah nak bagi nanti. Sekali infak ni, 1 biji benih tu digandakan sampai 7 tangkai, kali dengan 100 pula pecah. Banyaknya pahala orang bersedekah ni. Maka coba lihat surat Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, bersedekahlah kalian dari harta yang kalian dapatkan, dari yang baik. Nampak? Harta pula bersedekah ni bukan harta yang lekeh-lekeh. Kita pun tak mau benda tu bagi ke orang. Baju yang tak pakai dalam hari tu, cari dah lupa lekeh lah, macam-macam lah, puntak luntur dah warna sebagainya, baru nak sedekah orang. Kita pun tak mau pakai.
Jangan tuan. Baju macam mana? Baju yang elok yang kita suka ni, itu bagi orang. Yang kita bagi pun sebab apa? Elok lagi, tapi saiz kita pun dah badan pelan berisi, tak pun pelan kurus hilang ni. Jadi cerita dia tak badan dengan kita bagi. Tu tak apalah. Ni kita apa bagi? Cari berlubang, tak elok. Itu jangan. Sebab apa? Benda yang baik yang kita kena bagi orang. Ni dalil dia. Wahai orang yang beriman, bersedekahlah kalian daripada harta yang kalian dapatkan dari yang baik. Kalau kita buah pun nak buah yang sedap, itu bagi orang. Ni tak kita beli sekilo, ada lagi yang lebih-lebih ni, yang lembek, yang tak elok, hok tu bawa bagi kat jiran. Tak betul lah. Kita makan hok tu sebenarnya, yang elok tu bagi kat jiran. Nampak, sepatutnya begitu. Tapi kita ni yang buah hujung-hujung tu bawa teringat ke orang. Itu tak betulnya. Betul kan? Sebab tu beza sedekah dengan hadiah. Sedekah ni kita makan, ada lebih bagi ke orang. Ada lebihan. Tapi kalau hadiah, kita memang beli khas untuk dia. Kita pergi mana Kangak, pergi Kuala Lumpur, pergi mana tu, teringat kat kawan ni, beli sepasang baju, sepasang kain ke apa ke. Contoh, dia beli siap dah. Dia nak bagi hadiah. Sebab tu hadiah ni beza dengan sedekah. Sedekah ni lebihan-lebihan, sisa-sisa yang kita, rezeki kita bawa bagi ke orang. Tapi kalau hadiah ni, apa tu benda yang kita beli khas, yang elok. Sebab tu Nabi dia tak mau zakat dan juga sedekah. Dia hanya terima hadiah, tuan. Itu keluarga Nabi dan keluarga Nabi beza, tuan. Yang keempat, bangun malam. Ini mengobati penyakit munafik. Bangkit malam. Siapa nak bangkit malam, tuan? Kalau orang munafik nanti dia semayang pun waktu siang saja. Orang nampak dia parking kenderaan di situ. Orang nampak dia main masjid. Solehnya dia ni beriman. Itu orang munafik. Dia nak pergi, orang nampak job dia orang baik-baik. Tapi sebenarnya kalau kita orang beriman ni, siapa tak nampak? Bangkit malam. Siapa nampak? Kan? Anak kita duduk lena, tuan. Isteri kita duduk lena, tuan. Kita bangkit malam seorang-seorang, tuan. Sebab apa? Kita mengamalkan sunnah Nabi, tuan. Siapa pun tak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita bangun malam, minta hajat, minta taubat dan sebagainya, tuan. Yang kelima yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tadi berzikir ni, orang munafik dia zikir sikit sangat zikir. Kita ni ingatlah Allah banyak-banyak, tuan. Sebab Allah kata apa? Kalau kita ingat Allah di time senang, Allah bantu kita. Kalau kita time susah buat ingat Allah, tuan, Allah bantu pun hujung-hujung, tuan. Kalau kita utamakan hak Allah, Allah utamakan hak kita. Kalau hak Allah semayang pun kita buat hujung-hujung, rezeki dia nak bagi pun bagi buah hujung-hujung, tuan. Jadi tuan kena apa? Kena tengok balik. Dan yang keenam tadi berdoa kepada Allah, panjangkan doa. Dan yang ketujuh adalah mencintai para sahabat, di antaranya kaum Ansar dan di antaranya Ahlul Bait. Jadi tuan, orang munafik ni tak suka sahabat-sahabat Nabi, dia tak suka kaum Ansar, Muhajirin dan Ahlul Bait sebagainya. Jadi kalau boleh kan, dia cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta sahabat, tuan. Ini tentang orang munafik. Jadi ubat munafik tadi, hindarkan benda tadi, tuan. Okey, tapi tuan, tajuk kita hari ni, bab fi azan makruh, mengerjakan solat ketika makanan dihidangkan. Cerita dia hari ni makanan dihidang, nak makan ke nak pergi masjid? Apa cerita dia, tuan? Dalil, tuan, ada dalil hadis Muslim, iaitu tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Tak ada semayang ni. Makanan dihidang jangan semayang. Itu maksud dia. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Kalau kita main masjid, nak kencing ni, tahan kot, main mayang dulu. Apa jadi, tuan-tuan? Cerita dia lagi, Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah. Allah, betul imam baca apa? Surah paling pendek dah. Inna a'tainakal kautsar. Tok imam ni baca surah panjang ni pagi ni. Dia nak terkencing. Marah tok imam. Dan kan orang lain okey je. Tapi dia duduk tahan kencing tadi, dia marah tok imam. Tok imam baca surah panjang ni. Habis pendek dah, tuan. Inna a'tainakal kautsar tu 3 ayat paling pendek dalam Quran. Tu pun dia kata panjang, tuan. Sebab apa? Dia tak tahan dah. Nampak, tuan? Sama juga makan ni pun, tuan. Allahu Akbar. Aku beli tadi mentarang 2 kilo bakar. Habis menantu aku makan. Ni anak aku balik dari KL ni, PKP dah habis dah ni. Aku beli udang galah tadi, buat gulai tu, habis tinggal kulit lagi. Tak pasal-pasal kena menantu, anak nyari. Sebab apa? Dia lapar, tapi dia main masjid. Dia tanya, lauk tadi atas meja harus dah. Sekali balik, makan tuak dada aku pun kalau ada. Cucu pun habis dah. Apa? Tak khusyuk semayang, tuan. Sebab tu lah, tuan. Kalau cerita dia, kalau makanan dihidangkan, kalau kita lapar, kita makan dulu. Kalau kita kenyang lagi, tak apa, tunggu saat, pergi semayang dulu, balik baru makan.
Sama juga kalau nak kencing nak buang yang besar ni, jangan tahan, pergi qada hajat dulu. Imam baca surah pendek dah, dia pergi marah tu imam pula. Sebab dia tak khusyuk dalam solat. Itu poinnya, khusyuk hilang tuan, baik kita makan dulu. Khusyuk hilang tadi, kita nak kencing ke apa ke, kita qada hajat dulu. Hadis Muslim, itu yang pertama. Yang kedua pula, jika makanan malam telah dihidangkan. Jika kita makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam terlebih dahulu sebelum solat maghrib. Dan tidak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makan malam kalian. Hadis Bukhari Muslim. Kita nak main masjid, bini duk hidang dah nasi kat kita ni. Lauk semua clear dah. Nak main masjid ke nak makan? Lapar lah ni. Kalau lapar, makan dulu. Kalau kita rasa istihan kot, kita boleh main semayang, balik baru makan. Tapi kalau kita rasa lapar, jangan kita paksa main masjid dulu. Kita makan dulu. Cuma janganlah tiap-tiap kali nak maghrib, isteri pun duk hidang makan time tu. 7 lah awal, 6.59 masuk maghrib. 6.45, 6.50 baru duk hidang makan. Tak betul dah. Cerita dia buat lah awal. Lagi kena nak makan awal 6.30 tu. Tak pun saat lagi ni balik Isya lagi, balik maghrib baru makan. Itu. Cuma kita mungkin ada hari-hari yang letih sungguh, tak ada kan. Pergi buat kerja berat bendang apa, tabuk baja ke, meracun ke apa ke, hari tu lapar sungguh. Makan dulu hari tu. Sebab apa? Kita lapar kan. Kalau gagal ikut mayang, jadi tak khusyuk tadi. Hadis Bukhari Muslim. Dalil yang ketiga, jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau bersafar, maka akan dicatat baginya semisal keadaannya beramalnya saat mungkin tidak bersafar ataupun saat sihat tidak sakit. Hadis Bukhari. Makan saat solat berjemaah termasuk uzur yang sama dengan hadis ini, sehingga juga akan dicatat sama halnya ketika sakit ataupun bersafar, atau hal ini bukan dijadikan kebiasaan. Contoh, kita ni pantang saja azan saja terpacak ke masjid main awal. Tapi hari itu dengan lapar dia, Allah kan, buat kerja macam-macam, dah isi duk hidang ni, macam mana? Kita makan dulu. Kita terlambat pergi masjid sebenarnya. Tak pun tak pergi masjid tu waktu tu. Tapi macam mana? Allah kira kita macam sembahyang berjemaah juga. Sebab apa? Kalau bukan kena lapar tadi, kita main masjid dah. Di hari tu lapar kan, main gastrik ke apa ke contohnya, sebagai lapar sungguh-sungguh ni, kita tak boleh pergi berjemaah kan. Kita makan-makan, terlepas dah contohnya. Dikira kita solat berjemaah juga. Tapi kena jadi mangli dah. Kena tiap-tiap hari semayang lah. Ni saat main subuh ada masjid, saat zuhur tak ada, saat maghrib ada, saat isya tak ada. Kena timbul. Kalau lagu tu tak dikira kan. Dia mesti lazim, kelaziman. Kita ni kalau ikut ni, umur daripada dulu ni 20 tahun tu sampai umur 70 ni kan, kalau tak ada apa memang masjid. Bila main ujian tu kan, Allah bagi kita nak buang apa tu, kantau mata, nak buang apa, nak buang kantau mata kat mata kita ni. Pergi hospital, duduk sana 3 hari. Tak boleh solat berjemaah. Solat mana? Solat seorang-seorang di atas katil hospital. Tapi kita semayang di sana tu dikira pahala berjemaah. Kalau bukan mata ni nak kena tahan hospital tu, kita pakai mai ke masjid. Cerita dia tuan, kena rajin mai lah, kena dimandi. Hari-hari mai, tiap waktu mai. Baru dikira pahala kita walaupun tak semayang berjemaah. Hari tu, 2-3 hari tu dikira berjemaah. Sebab apa? Rutin harian. Jadi kalau orang yang kedua pula, saat mai tenggelam, saat timbul, saat mai lohor, 2-3 hari tak mai pula. Mai pula maghrib, tak mai pula. Orang lagu ni tak dikira tadi. Itu cerita dia. Sama kita pun, duduk rumah ni kita mai berjemaah. Tiba hari tu, bisa mai rumah. Mai benar, mai Pahang tu. Jadi dia baru sampai, dia baru hidang makanan dah ni. Kita tu rumah, tak makan, tak kena gaya pula. Tapi orang azad ni, macam mana azad? Kita boleh makan dulu. Sebab apa? Dia pun bukan mai hari. Kali 2 tahun sekali. Contoh, payah kan? Kita sambut tetamu makan dengan mereka pun tak ada masalah, boleh kan? Sebab apa tadi? Kelaziman kita akan pergi masjid, tapi ada sebab-sebab tadi, ada benda yang terganggu, lain tetamu ke, kita lapar sungguh ke sebagainya. Apa tadi? Benda tu atas pada kelaziman rutin kita. Okey, yang kelima. Dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila makanan malam telah dihidangkan, sedangkan solat sudah ditegakkan iqamat. Kita duduk hidang ni, isteri duduk hidang ni, tiba-tiba Tok Bilal duduk iqamat dah. Tadi azan, ni iqamat. Maka dahulukanlah makan malam. Nampak tuan? Nafi' berkata, Ibn Umar pernah makan malam sedangkan ia mendengar bacaan imam. Ibn Umar ni anak Umar Al-Khattab. Dia ni dan orang yang ikut sunnah betul-betul. Tak ada hadis Nabi, dia tak buat. Kalau ada, dia akan buat tuan. Dia orang yang betul-betul pegang betul-betul.
Bayangkan orang duk azan ni, apa tu, duk iqamat, dia duk makan. Kemudian orang duk baca imam ni, baca surah ni, dia masih duk makan lagi. Kalau kita ni, hai depa ni buat lega noh. Orang duk makan, apa orang duk mayang, depa duk makan. Jangan tuan, kita kata tu. Sebab apa? Dia tengah duk makan lapar tuan. Habiskan makanan tadi. Buat dia tinggal makanan, dia pergi mayang pula. Allahu Akbar. Habis dah sekali lagi. Lauk tu, lauk ni, bakar ni. 3 rasa, 4 rasa. Mail 7, 6 rasa. Rasa marah kan? Kan? Jangan tuan. Apa? Dalil ada. Kalau kita lapar, kita makan dulu. Tapi janganlah pula tiap-tiap kali subuh, tiap-tiap kali asar, tiap-tiap kali maghrib baru nak makan. Tak betul dah. Jarang-jarang, kadang-kadang. Itu cerita dia. Kalau betul terjadi kat kita tuan, kita boleh makan. Contohnya kita pergi kenuri tuan, tepi masjid. Katalah kita punya rumah masjid kita ni tepi rumah, atau macam cikgu jalan buat kenuri. Kan? Mai kenuri rumah dia. Lepas tu orang azan pula, kita mai jauh ni, lapar ni. Nak mai mayang ke nak makan? Nak makan tak tergamuk tepi masjid rumah kenuri. Macam mana tuan? Cerita dia, kalau kita ni lapar, makan dulu tuan. Jangan gagah nak pergi main masjid. Saat lagi duduk masjid, aku tinggal atas meja tu orang rembat dah. Ayat tarik tadi apa semua tak ada dah. Orang nampak hilang khusyuk. Nampak tuan. Jadi rugi. Cerita dia, kita makan bagi habis dulu. Clear. Habis mayang, apa dah habis makan, saya pergi main semayang tuan. Tu jawapan dia. Tu kes tertentu lah. Dengan kita main tiap-tiap kali azan, baru pergi kedai depan tu, baru order tarik roti canai ke apa ke, tak betul lah. Cerita dia, kita main semayang. Kalau ada hari tertentu kita lapar sebenarnya, ya kita utamakan makan kita dulu. Sebab apa? Bila kita makan tuan, kita kenyang. Semayang pun khusyuk nanti. Boleh kenyang, semayang pun khusyuk. Kalau kita gagah tinggal makanan tadi, kita semayang pun tak khusyuk. Ini banyak cerita tuan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Okey, hadis ini menunjukkan disukai agar menghabiskan makanan yang telah tersedia, terhidang terlebih dahulu jika tiba-tiba masuk waktu solat. Tetapi sekiranya hidangan makanan tersebut tidak mengganggu khusyuk atau sempurna solatnya, maka dibolehkan dia tinggal dulu makanan tu. Isi duduk hidang, orang azan. Tak apa, aku kenyang lagi ni, tadi dah kena dah. Apa tu, roti ke apa ke? Main masjid dulu. Sebab apa? Dia tak lapar lagi. Dalilnya apa? Dalil daripada Am bin Umayyah radhiyallahu anhu, barang siapa bahwasanya aku nampak Rasulullah SAW sedang memotong daging pada paha kambing. Pada hari itu Nabi duduk makan paha kambing. Tiba-tiba seruan azan berkumandang. Masuk waktu. Beliau pun meletakkan pisau dan daging di tangannya, lalu bergegas menuju ke solat tanpa memperoleh wudu. Hadis Bukhari. Ada 2 maksud. Kalau kita ni jenis terus makan, orang azan, boleh tinggal dulu, kenyang lagi, sekali lagi sambung. Tinggal di mayang. Dan dalilnya pula apa? Kalau kita ada wudu, tak perlu kita pergi ambil wudu pula. Tadi duk ada lagi, kita makan saja. Boleh sekadar komok saja. Itu saja. Tak perlu kita minum air pun dah boleh dah. Pergi semayang. Ini dalil dia tuan. Jadi cerita dia ikut keadaan. Kalau tuan-tuan jenis tak apa, boleh makan apa, boleh sekali lagi sambung pula ke apa, kita pergi semayang lebih utama. Tu cerita dia. Tapi kalau semayang lagi, paha kambing, nak boleh sekilo ni berapa puluh, 20, 30 ni. Main pula kambing ni pula bakar-bakar ni 35. Jadi panjang cerita lagi. Tak khusyuk dah aku lagi. Nampak? Ikut kita tuan, badan betul. Jadi dalil-dalil ada. Kita tak boleh kata pukul rata. Dia ni pergi kenuri, tak, orang azan tak main. Tak boleh tuan. Dia ni duduk kedai makan lapar ni air, orang main masjid lah kot. Tak boleh kata tuan. Sebab apa? Dia ada ruangan-ruangan kelas-kelas tadi. Kita tahulah tak guna tu bila. Kalau kita punya kenyang ni tapi malas balok lihat nak mayang. Tu cerita lain pula. Semua tu kul ya'malu binniyat, dan kita ada ilmu benda-benda tu, dan Allah akan menilai kita macam mana kita keadaan kita tuan. Sahih Bukhari tuan. Okey, Nawawi berkata dalam hadis ini terdapat petunjuk tentang dimakruhkannya solat ketika makanan telah dihidangkan bagi orang yang hendak memakannya, kerana akan menyebabkan kesibukan hati tadi, hilang khusyuk sebagainya. Itu dia punya poin yang besar dia. Kemakruhan ini menurut jumhur sahabat, kami dan yang lainnya, apabila masih waktu solat masih luas, namun kalau dia masih panjang waktu tu, kita boleh makan dulu. Tapi disebut pula, namun apabila waktu solat sempit, sekiranya jika ia makan lalu bersuci wudu menyebabkan waktu habis. Ini waktu kecemasan. Main tenteng asak dah masuk maghrib, tak mayang lagi. Kan? Dia nak makan. Tak boleh dah, dia kena semayang dulu. Sebab apa? Dia main waktu-waktu hujung dah.
Kalau dia pergi makan juga, waktu tadi dah masuk waktu maghrib dah, dia kena habis juga waktu asar tu kena semayang. Kok dia hujung-hujung bila Syakur ni tak makan lagi, tak semayang lagi, lagu kau dah kena 45. Kalau lagu tu tak ada kata makan dulu, dia kena semayang lebih utama. Jadi tu dia punya keadaan dia. Syarah Sahih Muslim. Saya berhenti dekat ni tuan, tuan nak tanya apa-apa dah berkaitan dengan bab makan tadi. Jadi makruhnya kita betul mengerjakan solat ketika makanan dihidangkan. Jadi keadaan dia tengok keadaan lah. Kalau kita lapar, kita makan dulu. Kalau kita masih kenyang lagi, masih boleh kontrol lagi, kita pergi sembahyang dulu. Itu dia punya keutamaan dia. Dua-dua ada dalil, dua-dua sunnah. So kita balik, kita jamuan bulan puasa ni nak makan dulu kan nak sembahyang dulu. Contoh, masjid kata kita buat makan kurma dulu, ayak, mai sembahyang maghrib, baru kita balun nasi kambing, nasi arak, nasi apa. Tak. Kita lah ni buka puasa makan kurma, makan daging semua, nasi semua tu baru sembahyang. Setengah masjid gaduh pula. Nak makan berat dulu kan nak makan ringan dulu. Dua-dua sunnah. Kalau kita buat makan kurma dulu baru sembahyang, saya lagi geng-geng yang main lambat lagi habis lah pula. Kita kontrol diri kita, dua-dua boleh sebenarnya. Tengok keadaan. Cuma kalau jemaah kita ni, kalau dia buka puasa makan nasi arak, nasi kambing semua tu, maghrib pukul 7 tadi, insya-Allah 8.10 dia buat sembang 7.45 pun nak habis. Lagu tu kita kena peringat lah. Cepat-cepat jangan menyembang. Kalau kita jenis jemaah kita okey semua, kita makan buah kurma sikit pun semua, kita semayang dulu. Sekali lagi baru kita balun tu, rehat, tunggu insya pula tak kalut dah. Tu cerita dia dua-dua boleh. Dua-dua sunnah. Tapi pada patut kita kenal jemaah kita, macam mana pengusaha masak, tu cerita dia. Ini tak ada, dua-dua tu boleh berlaku. Sebab apa? Dalil tadi. Kalau kita ada ni Syakur lapar ni, lauk elok tadi, dia suruh makan kurma saja. Banyak cerita lah. Jemaah tak khusyuk pula. Jadi semua tu ada main peranan. Jadi kita tengoklah pada patut dia. Sebab apa? Dalil ada. Cuma kita nak tengok, nak implement ataupun nak laksana macam mana tuan. Kira-kira ada tuan nak tanya apa untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan bab makan ni. Kita dia asal lagi nak makan apa pun makan lah tuan, tak ada masalah. Lepas sembahyang nak sembang sampai pukul 10 pun tak apa. Sebab apa? Dah habis sembahyang. Cerita dia tu kalut ni sebelum sembahyang tu. Azan, nak makan dulu kan, nak sembahyang dulu. Cerita dia dua-dua ada hujah. Kita boleh gunakan benda-benda tu ikut keadaan kita, suasana kita dan juga tempat dan yang sesuai lah. Allah alam. Kalau tak apa saya berhenti dekat ni tuan. Ada tuan nak tanya? Jelas tak tengok ni tuan. Macam mana sesemua sikit. Saya pun tadi tuan nak tengok dalam kereta tuan nak cari kain sejadah. Nak bawa keluar kain sejadah pula. Lepas tu ada baju perempuan ni. Tuan jadi imam pula. Okey lah. Saya bawa kain sejadah jugalah tuan. Sejadah imam. Jadi tuan, begitulah kita kadang tuan duk prepare ni dah. Anak-anak pergi puang subuh. Tak tengok dah lah. Punya adalah kereta dah. Maaf tuan. Satu lagi tuan. Okey, kalau contoh macam tadi Tok Bilal tuan. Di sini Nabi Abang bila nampak aku bau iqamat. Jadi Tok Bilal ni dia kena tengok imam dulu. Imam ada tak? Boleh iqamat. Bukan masjid ni tuan, masjid lain pun sama juga. Sepatutnya Tok Bilal dia akan tengok dulu. Imam ada, boleh iqamat. Sama itu nanti dia kena cari mana Tok Bilal, Tok Imam sebagainya lagi. Bukalang kebut sebagainya. Tak, dia kena imam dengan Bilal tu dia akan sinkronis. Nanti ada imam yang ada main ni, dia main lambat sikit di belakang kan. Jadi dia kena tunggu sat lah. Mungkin waktu masuk dah. Kita bagilah seminit dua perkataan imam mana ada hal yang dikalut sebagainya. Jadi cerita dia imam dia akan Bilal ni akan iqamat bila nampak imam. Kalau tak nampak imam, dia dah standby dah. Siapa-siapa yang imam. Macam itulah amalan dia. Kalau ikut kita, yang lebih kita pun kita pun kan tahu kadang-kadang tu. Kadang-kadang tu ada hari awal, hari lambat. Allah alam. Cerita dia daripada Nabi kata, bila nampak aku, baru dia iqamat. Sebab kadang-kadang ni imam mai kita nampak kata dia imam. Duduk bilik tu kan, tiba-tiba imam ni batal wudu. Tok bila iqamat dah, dia baru duduk ambil wudu. Pula apa baru wudu, kita tak tahu. Dia kena bersedia imam tu nampak saja mai pintu tu ke belakang ni ke apa, baru dia iqamat untuk qamat lah. Masjid mana-mana sama, masjid saya di Padang Poh pun sama juga lah. Jadi lagu tu kita kali itu cara dia. Wallahu alam. Ada tuan tanya tuan lagi? Tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.